Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Terkini senarai penuh Kabinet Malaysia. Okey. Putrajaya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan rombakan kabinet di bangunan Perdana hari ini, dan kita dapati kementerian-kementerian yang ada. Kementerian Komunikasi antaranya telah dipecahkan kepada kedua, iaitu digital kepada Gobind Singh. Ada juga kementerian yang ditambah, antaranya Kementerian Alam Sekitar juga ditambah. Dr. Zaliha ditukar daripada Menteri Kesihatan kepada Menteri Wilayah. Dan juga ada pertambahan timbalan menteri yang baru. So akhirnya menteri bertambah daripada 28 ke 31, tapi still antara yang rendah jugalah sebelum ini. Dan juga timbalan menteri bertambah dari 27 kepada 29 kalau tak silap saya lah. So rombakan ini berlaku. Cuma saya sebenarnya, to be honest lah tuan-tuan, saya tidak ada masalah kepada rombakan ini secara keseluruhan. Dan kita kena ingat, rombakan bukan bermakna menteri itu tidak perform atau sebagainya. Berkemungkinan ada orang yang mungkin lebih baik, lebih layak, ada kemungkinan. Contohnya ada beberapa kementerian yang telah dipecahkan. Berkemungkinan setelah Perdana Menteri melihat bahawa bebanan itu perlu dipecahkan. Ada di antara kementerian yang mana agensinya terlalu banyak. Contoh kita kata KKD, Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan digital itu banyak menyentuh banyak perkara lain, agensi lain dan kementerian lain, sehingga perlu kepada pemantauan sendiri. JECOM di bawah Perdana Menteri sekarang ini diletakkan di bawah Menteri Komunikasi. Sekarang ini diletakkan di bawah Menteri Komunikasi secara sah menurut kabinet tadi beberapa hari yang lepas. Baik. Now, cuma concern saya, ini bukan marah, saya tak concern. Concern saya adalah apabila tindakan ini dibuat tanpa ada, saya tak tahu sama ada Dato' Sri Anwar ada berbincang dengan menteri tersebut dan juga berbincang dengan orang yang bakal dilantik dalam satu tempoh yang cukup. Kerana bagi saya, kalau sekiranya perkara sebesar sebegini hendak dilakukan, kena terdapat perbincangan. Kenapa saya kata kena terdapat perbincangan? Sebab kena ada handover job, handover work tu kena berlaku. Kalau tidak, hari ini announce, esok tiba-tiba jadi menteri, yang tak menteri tiba-tiba kena keluar pejabat. Adakah ada tak berlaku handshake, ada tak berlaku handover job yang proper? Saya nyatakan demikian kerana saya agak terkejut juga apabila tiba-tiba Menteri Kesihatan kata bahawa kita kena guna balik mask dan juga terdapat booster ketiga. Saya tak tahu wajib atau tidak. Now, saya bukan anti-vaksin, saya ambil vaksin. Nanti orang kata anti-vaksin apa pula? Bukan. Saya ambil vaksin, cuma dalam keadaan kita dah ada vaksin dan kita dah berbelanja bilion ringgit, justifikasi kepada booster ketiga ini kenapa? Kenapa ada justifikasi kepada booster yang ketiga? So, timbul persoalan kerana kita risau bahawa terdapat daulah terpendam yang masih lagi cuba hendak masuk ke dalam kerajaan untuk mendapat dana dan laba melalui ketakutan yang sebenarnya mungkin our ministers are ill-informed. Faham maksud saya? Bukannya ministers kita yang terlibat. Tak, ministers kita ill-informed. Tidak di-brief secara betul. Saya tak menuduh, tetapi dalam pertukaran, satu hari pertukaran, tiba-tiba dua perkara besar. Nak buat pakai mask balik, yang kedua tiba-tiba booster keluar. Adakah benda ini sudah dilihat sebelum ini atau tiba-tiba benda itu di-push kepada menteri yang ada, dan dalam keadaan menteri itu tak tahu apa-apa, tiba-tiba dia kata, okey, setuju untuk nak laksanakan. Is that what happening? So, kita kena demand lah. Kita kena tanya, kenapa perkara itu berlaku? Why is that so? Is that really, adakah perkara ini baru is an afterthought kepada menteri, YB Menteri Kesihatan? Atau bagaimana? Atau saya stop kat situ lah. Kan? So, bagaimana? Sebab kita kena faham tuan-tuan, di dalam kementerian-kementerian ini, bukan semua ahli penjawat awam ni, bukan semua, masih terdapat pemain-pemain yang akan meletakkan agenda mereka. Sebab bila kita bercakap tentang reformasi, of course akan ada penentangan. Dan mereka akan bermuka-muka dengan kita, of course. So, kita tak nak agenda yang mereka letak ke depan itu akhirnya orang kata apa, menekan ataupun mendahului agenda reformasi yang kita nak lakukan.
kita dalam keadaan being naif, kita being, orang kata apa, tak apa, bersangka baik dengan pegawai-pegawai ini, akhirnya kita kata, tak apalah, kita teruskan. Now, I'm not saying ada, I'm just saying, kalau tak ada, atau kalau ada, kena buat proper, apa orang kata, proper, what do you call that? Kena buat proper lah, kena buat proper, handing over. Kena ada proper penjelasan kepada rakyat. Is that really what's going on right now? And then satu lagi masalahnya sekarang dengan apa orang kata, agensi seperti Pfizer. Banyak syarikat-syarikat sekarang ini ada, ataupun negara sekarang ini ada masalah dengan Pfizer. Antara vaksin yang termahal, tetapi sekarang ini ada isu mengenai perkara tersebut. Cuma whether our government ataupun pegawai kerajaan kita nak admit kepada menteri atau tidak, that is another question. And that is another question. Ya, virus itu benar. Virus itu berlaku. Pandemik berlaku. Cuma kita dalam keadaan tersepit dan terhimpit, kita kata pada masa itu ada kita risaukan orang mengambil kesempatan terhadap wang negara kita. Kita tengok lebih 500 juta, hampir 1 bilion. 500 juta dibelanjakan untuk vaksin yang akhirnya dibuang begitu saja. Dibuang begitu saja. Bak kata KJ, dia kata, alah biasalah kita beli lebih, tak apa. 500 juta tuan-tuan. 500 million. Jangan kata tak apa. Be accountable. Walaupun dia kata negara lain, I don't care about negara lain. Kita tinggal kat Malaysia. I don't care about negara lain. Kita kena be vigilant dalam perkara ini. Okay?